Allah berfirman di dalam surah Fussilat ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Shadaqallahul azim. Di dalam surah Fussilat ini Allah Ta'ala menyebutkan kepada kita tentang ciri-ciri orang yang terbaik. Sampai Allah bertanya kepada kita, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Dan siapakah lagi yang lebih baik daripada orang yang menyeru kepada Allah dan dia melakukan amal soleh dan dia mengatakan bahawa dia adalah daripada kalangan orang-orang Islam. Tuan-tuan, 3 perkara inilah yang kadang-kadang orang Islam malu nak buat 3 benda ini. Pertama, malu untuk berdakwah. Kedua, malu untuk beramal soleh. Dan yang ketiga, malu nak mengaku sebagai seorang Islam. Sedangkan 3 perkara inilah yang Allah Ta'ala sebut yang terbaik. Pertama sekali ialah orang yang menyeru kepada jalan Allah. Ini adalah yang terbaik sekali. Yang kedua, orang yang beramal saleh. Dan yang ketiga adalah orang yang mengaku, orang yang mengatakan bahawa aku adalah orang-orang yang menyerahkan diri kepada Allah, yakni aku adalah orang Muslim, aku orang Islam. Tuan-tuan, yang pertama, Allah Ta'ala sebut perkataan dakwah ini terlalu banyak dalam Quran. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Allah sebut dalam surah Ali Imran tentang kehebatan orang yang berdakwah, tentang kepentingan orang-orang yang berdakwah. Apabila semua orang berdakwah, selesai banyak masalah, tuan-tuan. Masalah kita sekarang ialah dengan isteri tak berdakwah, dengan anak tak berdakwah. Kadang-kadang takut, malu nak tegur menantu yang tak sembahyang. Menantu balik ke rumah tak sembahyang. Maghrib duk basuh kereta dekat car wash, duk atas kursi buruk, duk tengok orang basuh kereta, tak sembahyang dia. Kadang-kadang dia basuh kereta di rumah dia, bapak dia pergi masjid, pak mertua dia. Dia tanya pula bapak dia, masjid ke bapak? Kata dia. Bapak boleh jawab, kata dia. Tak bercakap pun, kereta dia sampai bila pun tak selesai, jom sembahyang. Kadang-kadang kita malu nak bercakap. Akhirnya bila kita bercakap, jomlah sembahyang, pergi sembahyang. Menantu tadi terasa sampai sekarang tak bagi elang bulanan, terlepas bayaran asrul sekarang. Isteri marah pula, tu gatai dengan mulut, lu tegur saya pak, yang pilah janji dia bayar kita. Nampak tuan-tuan, malu. Sebab tu kadang-kadang mak ni suka kalau pergi rumah anak, dan anak pula suka pasal mak mai. Dua-dua mak duk tengok anak, duk tengok laki masing-masing pergi masjid. Menantu bawa pak mertua pergi masjid. Mak duk tengok kat ujung pintu. Mak suka mai rumah hang. Pak hang sembahyang, duduk di rumah kah sembahyang? Anak dia kata serupa laki cek pun kan. Pak mai pun sembahyang, mai tak sembahyang. Pak ni menantu bohong nombor dia. Pak mertua bohong, jenis malas sembahyang. Sebab tu tuan-tuan, kena cakap. Balighu anni walau ayah, cakaplah walaupun sedikit. Kecil sekalipun tuan-tuan, jangan malu untuk bercakap. Ini haram, ini halal, ini haram, ini halal. Kena cakap. Baru ni saya dipanggil berlakon. Lepas-lepas nama ni naik tak boleh keluar TV ni. Kan? Saya senyum tak boleh keluar TV. Tak apa, tuan. Ada 3 pengarah panggil saya berlakon. Saya duduk fikir, nak masuk tak masuk, nak masuk tak masuk. Saya kata, tok tunggu dulu lah. Saya fikir dulu. 2-3 hari lepas tu saya call. Saya kata malah masuk. Sebab awak kenapa tak nak berlakon? Saya kata, saya ngajak orang ke masjid. Kalau saya berlakon nanti, ramai orang ke bangun wayang. Dah lari niat saya. Tak sembahyang Jumaat, tu imam patok depan sekali.
Tok siap belakang sekali. Begini buat vacuum pergi panggung wayang. Besok Allah soal saya. Minta maaf lah Tok. Bagi saya tak mau. Lepas tu Rosyamno pula call. Dia kata, Ustaz, saya nak ambil Ustaz berlakon. Telemovie. Tajuk, Ustaz takut bini. Saya kata, biar betul. Dia kata, betul. Ini satira. Dia kritikan sosial. Oh, boleh berlakon, saya cakap. Tapi saya nak watak jahat. Saya tak mau watak Ustaz letih. Berbagai piar bagi jahat. Samsing sikit. Saya kata, boleh. Kasih sengat. Saya cakap macam tu. Dia kata, muka saya tak ada watak jahat. Watak muka Ustaz lembut. Ustaz kena jadi Ustaz. Saya kata, siapa yang bawa watak Ustaz takut bini tu? Ustaz lah. Astaghfirullahalazim, tuan. Oh, subhanallah. Saya bawa isteri saya pergi ke Munting. Bukan Munting, makan bihonsuk railway. Tengah duk makan tu tuan-tuan. Lalu mak dengan anak dia. Perempuan. Kurih lah. Kurih macam papan. Saya terkejut. Tengah-tengah saya tengok. Loh, kesiannya kurih. Orang rumah saya tengok saya. Tengok bawah. Ustaz apa? Driver saya kata apa tau? Datuk, memang layak Datuk dapat tawaran tu. Memang takut bini sungguh. Cilakui tuan-tuan. Saya ada satu berlakon. Saya cakap dekat penerbit filem, penerbit drama tu. Kalau tuan-tuan perhati dah keluar dalam TV lah. Waktu dia panggil saya berlakon dalam drama tu, saya cakap boleh dengan syarat pelakon perempuan tu pakai tudung. Kalau dia tak pakai, saya tak mau berlakon. Tuan-tuan, pelakon ni minggu ni dia pakai tudung lah. Dia isytihar, dia pakai tudung. Suami dia saya panggil dalam rancangan Pamoga Kopi bersama Ustaz Kazim musim lepas. Saya panggil artis-artis ni panggil untuk belajar Quran dengan saya. Dan suami dia datang. Saya buat dengan Pamoga. Tu kak tu. Buat tuan-tuan. Alhamdulillah tuan-tuan. Pakai tudung. Bukan susah tuan-tuan. Nak kepada saya berlakon boleh. Syarat pakai tudung. Bukan susah. Nak bercakap tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, jangan malu untuk bercakap. Dia nak marah ke, dia tak marah ke, dia punya buat saya. Tapi silakan bercakap. Cuma nak bercakap itu kadang-kadang kena tengok tempat dia. Tengok cara dia, tengok bagaimana. Bila kita bercakap dengan tackle hati dia tuan-tuan, insya-Allah. Saya tahun 99, 2000, saya ceramah biasa. Saya rasa di tempat Ustaz Yu sendiri baru nak buka masa itu. Duk buat dalam bendang lagi masa itu. 10 tahun yang lepas. Lama tuan-tuan nak buat dengan Ustaz Yu sendiri. Masa itu orang kenal saya dengan CD. Dia kenal dengan CD. Tuan-tuan tahu masa itu CD saya sebulan cetakan dia 30,000 keping. Royalty saya 500 keping. Dia tak dibayar dengan duit. Dia dibayar dengan dengan CD percuma 500 keping. Kalau ustaz nak duit, ustaz jual CD. Larat saya nak jual CD tuan-tuan. Jadi apa saya buat? Saya jadikan CD itu sebagai hadiah pada orang lain. Sebagai satu bentuk dakwah pada orang lain. Saya pergi singgah Sungai Buloh, saya bawa 10 keping, pergi makan, jumpa bagi, jumpa bagi, jumpa bagi. Jangan malu tuan-tuan. Bila kita bagi, orang cakap tak nak. Abang, bukan jual abang, percuma. Percuma pun tak nak. Tak apalah. Alhamdulillah, tak nak sudah. Jangan tuan-tuan ambil CD empuk dia pula. Bodoh. Marah dia tuan-tuan. Dalam saya duk bagi tu tuan-tuan, ada dua yang paling mahal saya rasa. Pertama, saya terbahagi kepada pelacur. Saya bagi pada pelacur tuan-tuan. Saya kata, akak, bolehlah dengar. 2-3 minggu dia datang, dia tanya saya, ustaz kenal tak saya? Tak perasan lah kak. Yang ustaz bagi CD tu. Ramai kak, mana saya ingat. Ustaz terima kasih bagi. Sebab saya
Saya kata lamalah pula nak habis ni tuan-tuan. Saya nak berubah Ustaz, saya nak taubat Ustaz. Oh bagus, alhamdulillah. Saya nak berhenti kerja Ustaz. Saya cakap, nak berhenti buat apa? Kerja kan bagus. Ustaz tahu ke kerja saya apa? Tak tahu. Saya pelacur Ustaz. Oh, kena berhenti tuan. Mana saya tahu, saya ingatkan kerja bagus. Tuan-tuan, jangan malu dengan sekeping CD. Kadang-kadang orang jatuh cinta. Kadang-kadang kita takut untuk bercakap, malu nak bercakap. Cakap saja. Itu namanya mencuri hati. Curi, 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 curi hatiku. Cuma, 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 nun jauh selalu. Bercakap. Jangan malu untuk menegur. Jangan takut untuk menegur. Akak-akak kadang-kadang kita malu nak tegur suami kita. Takut satu, malu satu. Kadang-kadang suami malu nak tegur isteri. Sebab isteri tinggi, suami kecil. Suami 5 kaki, isteri 6 kaki. Naik motor tak nampak suami tau, nampak isteri. Kadang-kadang malu nak tegur. Dia segan Ustaz, dia anak orang kaya Ustaz. Saya apa dah Ustaz, payah nak cakap Ustaz. Payah apa cakap? Haram, halal. Haram, halal sudah. Harus makruh sudah. Bukannya suruh kita nak cakap susah-susah pada dia. Cakaplah tuan-tuan, sebab Allah Ta'ala sebut perkataan yang paling baik ialah perkataan kamu menyeru kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak susah untuk bercakap. Yang kedua apa dia tuan-tuan? Malu nak buat amal soleh. Malu nak sembahyang. Nak azan pun malu. Den, azan. Aku gatai tu. Mat, imam tak ada Mat. Hang jadi imam. Aku buat gatai. Dan gatai tuan-tuan. Apa susah untuk azan? Payah ke untuk azan? Sebab ada orang yang tak pernah nak azan. Bila dapat anak baru dia azan. Tu pun ketak dapat anak. Pergi beranak ke hospital. Nurse kata, encik sudah boleh ajan. Nurse Cina. Ketak ni tuan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nurse Cina tanya, sudah tukar ke sekarang? Pak saya apa? Pak saya malu nak azan. Di sekolah malu nak azan. Bila mari di surau malu nak azan. Tapi karaoke tak malu. Oh karaoke suara tak sedap dia belasah tuan-tuan. Sebab tu saya nak ajak pada tuan-tuan supaya kita ini berdakwah, mengajak orang jadi baik. Mengajak orang jadi baik. Sebab tu berkali-kali Allah Ta'ala sebut di dalam Quran yang dikatakan la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin au ma'rufin au islahin bainan nas. Berbisik-bisik ni kebanyakannya tak elok, melainkan untuk 3 benda. Berbisik mengajak orang bersedekah, berbisik mengajak orang untuk berbuat baik, dan berbisik untuk mendamaikan manusia yang bertelingkah. 3 perkara ini tuan-tuan, jangan malu. Jangan malu untuk kita ini berbisik mengajak sedekah. Tadi ustaz-ustaz sebut, mari kita sedekah. Jangan malu nak cakap. Sebab sedekah ini mengkayakan kita. Sedekah ini memanjangkan umur kita. Sedekah ini memberikan kebaikan kepada kita, menghapuskan dosa kita. Jangan malu mengajak orang sedekah. Yang kedua, jangan malu mengajak orang jadi baik. Kita sekarang bila tengok orang jahat, kita kata jahat. Sedangkan kita belum tentu baik berkekalan. Tengok pondan lalu, kita duk panggil dia, "Oi babu. Oi babu. Oi neraka." Kita berani sebab kita 5, pondan tu seorang. Cuba pondan tu 5, kita seorang. Tak tunduk macam tu. Panggil dia, sepak aku tak pasal. Tuan-tuan tak tengok lengan pondan ni. Tu dia saya jumpa kat Sungai Buloh 4 orang. Besar-besar ni. Dia ni kalau dia sepak aku bisu. BCG ni timbul ni tuan ni. Tu nama pondan. Masalah kita ni kadang-kadang kita tak pergi bercakap pada dia untuk ajak dia jadi baik. Bukan susah tuan-tuan. Disuruh kita berbisik. Berbisik itu apa? Berbisik bukan macam saya sekarang, bukan macam ustaz-ustaz sekarang. Kalau kami berdakwah macam ni pada mereka tuan-tuan, mereka lari. Berbisik maknanya apa? Slow talk.
Slow talk. Slow talk bukan macam ni. Marilah kita sama-sama menjaga. Bilalah nak habis tuan-tuan. Tu bukan slow talk, tu slow motion nama dia. Slow talk makna dia apa? Ustaz, anak ustaz tu naik motor laju. Tolonglah bercakap dengan dia, Ustaz, bawa laju sangat. Ustaz cakap tak apa, lagi saya slow talk dengan dia. Slow talk itu berbisik nama dia. Katalah YB mai malam ni, Ustaz Yus, nanti kalau YB datang bisik-bisik lah dekat dia, tambah lagi ni dewan ni bagi besar lagi. Ustaz Yus sendiri kata tak apa, nanti saya bisik-bisik dekat dia. Maksudnya apa? Slow talk, bisik-bisik maknanya kena jadi rapat, kena jadi kawan, kena geng dengan dia, kena kenal dengan dia, baru boleh slow talk dengan dia. Saya kenal dengan Ustaz Ustam, baru boleh saya letak tangan saya atas bau. Kalau saya tak kenal dia, berani saya letak. Masalah kita hari ni tak mau kenal orang, tak mau letak bau atas tangan dia, tak mau buat rapat dengan dia. Bila dia nak ikut kita? Bila dia nak ikut kita, tuan-tuan? Berbeza pendekatan dari bercakap daripada jauh dengan pendekatan dekat dengan dia. Masalah kita ialah malu nak pergi dekat. Malu nak pergi dekat. Pergilah slow talk dengan dia. Pergilah berbisik dengan dia. Pergi. Sekurang-kurangnya akan berjalan ma'ruf di situ. Perkara yang baik di situ. Yang ketiga yang dikatakan suara bisik-bisik itu apa? Dibuat dengan hati. Terbit dengan hati. Suara yang terbit dengan hati lain daripada suara yang kecil. Sebab itu suara bass mahal. Suara bass mahal. Volkswagen Das Auto. Nampak tak? Rasa mahal je Volkswagen tu. Cuba Volkswagen ni suara dia halus. Volkswagen Das Auto. Tak ada siapa beli, tuan-tuan. Sebab itu penyanyi yang guna suara besar, penyanyi ni akan tahan lama. Kepadamu kekasih, aku serahkan jiwa dan raga, jua segalanya. Tuh, Jamal. Azura. Nampak, tuan? Yang mana faham? Tak faham sudah, tuan. Suara besar, dia tahan lama. Bagaimanakan ku mula, dan apakah kata-kata yang indah untuk diabadikan. Tiap wajah berkisah, tiap madah bererti. Manakah ilhamku? Sampai sekarang Wamina M. Nasir suaranya. Cuba tengok suami Miur Hasan. Nun di sana kau meratap pilu. Nampak? Cuba tengok Pi Ramli. Kalau jodoh tak kemana. Semua suara jantan. Cuba tuan-tuan tengok suara bass ni. Kalau urat ini bertemu dengan urat ini, tandanya Cikgu Murni nak kahwin dengan orang kaya. Nampak, tuan-tuan? Sampai sekarang orang ingat suara tu, tuan-tuan. Cuba suara ni, suara halus. Gil-gil menggigil aku. Habis, out, tuan-tuan. Sebab itu maksud suara bass, pergi bercakap dengan dia. Tengok budak ni duk karaoke sedap, menyanyi lagu malam-malam. Bilal pergi lepak tempat karaoke, dengar budak karaoke menyanyi. Dinginnya di malam ini, suasana sepi, terkenang daku kembali sejarah silam. Tok Bila pergi tegur, macam Mei. Dia jawab, saya April. Itu pakcik baru dengar lagu Mei. Pakcik belum dengar lagi saya menyanyi Iklim. Iyakah? Macam mana pula lagu Iklim? Sumpah yang mana yang dapat merebut seri kalung cintamu. Oi, macam Iklim. Suara pakcik dulu macam suara kamu. Pakcik datang ni, Mat, nak ajak kamu jadi Bilal. Kamu kalau jadi Bilal mau meletup masjid kita. Cuba kamu azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pecah speaker.
Macam inilah pakcik nak, bagus. Tapi pakcik, rambut saya panjang pakcik. Tak apa, engkau gulung-gulung simpan dalam kopiah. Pakcik, baju saya Iron Maiden pakcik. Tak apa, engkau pakai baju Iron Maiden, kau ambil jubah aku, engkau iron. Aku ada 8 lagi yang belum iron. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan berbisik pada dia, jangan malu. Datang dia ke masjid. Yang banyak kita ngutuk tu apa nak jadi tu. Apa nak jadi budak-budak tak apa tu. Cuba pergi bisik. Pakcik, kenapa pakcik ajak saya jadi Bilal? Pakcik dah tua. Nafas pun tak cukup. Kadang-kadang tengah-tengah azan tu curi nafas. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kadang-kadang bang subuh, pakcik seorang je datang. Macam mana nak datang bang subuh? Hayya alal falah. Tidur budak sana. Orang dengar ni budak dia dengar menangis ni tuan. Mama takut. Apa takut orang azan kata dia. Dah sampai dah masa dia tuan-tuan, kita pergi. Bercakap pada yang tepatnya, bercakap pada orangnya, jangan takut. Dan bila orang tu pergi pada tempat itu, jangan kita kutuk dia. Saya pergi bercakap, tak tahulah Ustaz Kazim ni habis dia. Tak tahu dia buat ngepondam lah, tak tahu. Tak tahu apa? Tak tahu apa? Tak tahulah ustaz-ustaz pula, tak tahulah dia pergi jumpa Langkawi lah apalah, duk cium tangan apa habislah ustaz habislah. Ni masalah kita ni tuan-tuan. Masalah kita bila orang pergi dakwah kita kutuk. Saya kenal lama dah kutuk macam dia, lali mangli dah. Saya buat kerja ni tuan-tuan, berdakwah direct pada orang tu lama dah. Tapi apa yang saya dapat? Kutukan, makian, cacian. Apa jangan duk panggil Ustaz Kazim makan dedak? Masa bila saya makan dedak? Saya lah nasi tu pun tuan-tuan genggam lah saya makan chicken chop, tuan-tuan tak? Bila orang boleh berdakwah pada dia, sokonglah. Yang penting dakwah. Masalah kita ni, kita nak jadi hakim dah biar ustaz dia biar dah. Tak tahu dia cerai lah ni dah. Dia mai cerai pula dah. Kita tak boleh buat kerja dakwah, biarlah orang tu boleh buat. Dia boleh masuk sana, dia boleh masuk sini, dia boleh masuk sana. Kadang-kadang saya masuk TV orang kutuk saya. Dia masuk TV dah habis puak-puak tu habis. Puak-puak apa? Tuan-tuan ingat senang kan? Muka ni nak boleh masuk tiap-tiap channel. Kena cari jalan. Macam mana supaya setiap hari muka kita boleh cakap, boleh tengok. Ni dakwah tuan-tuan. Bukan senang. Kita tak nak orang yang bukan-bukan yang duduk di situ. Saya pergi jumpa dengan satu Cina. Saya duduk di airport. Cina tu tengok saya. Ustaz Kazim kah? Ya saya. Kalau ada jodoh? Ya. Salam. Saya minat sama you. Satu family kita tengok lu punya TV. Bagus, itu saya bini pun suka. Alhamdulillah, terima kasih. Tengoklah selalu. Tak ada miss, tengok. Tapi satu lagi ustaz mau tanya. Itu orang Islam kalau dia mati memang teruk kah? Tak ada teruk Tak, tengok kadang-kadang mati muka jadi hitam. Mulut jadi ulat. Kadang-kadang naik van mayat, itu 4 tayar pancit. Kita orang Cina itu tak ada Tak ada punya. Tanam pergi. Jirat congcang-congcang, tak ada pancit tayar. Apa seorang Islam asal mati teruk? Takut. Saya kata, mana you tengok? Itu tanah kubur. Astaghfirullahalazim. Betul tuan-tuan, baru saya teringat. Tiap-tiap minggu mati jahat. Jahat betul kampung tu. Tiap-tiap minggu mati teruk. Lah orang Cina kata, teruk orang Islam mati. Mereka pun takut masuk Islam. Tuan-tuan kena pergi cakap dekat pengarah dia, dekat pelakon dia dengan Tok Hadi tu. Tok Hadi, sudah-sudahlah buat cerita yang menakutkan orang. Apa kata buat cerita yang mati, yang seronok orang.
nak semayang, buat amal soleh kan. Apa-apa pun tu Adi, alhamdulillah. Ubah tuan-tuan. Inilah yang kita kata jangan malu. Dan terakhir tuan-tuan, jangan malu nak bercakap saya adalah orang Islam. Jangan malu. Saya pergi Sarawak, bagi pasport, dia nak cop. Dia kata, Ustaz boleh ambil gambar? Dia perempuan tak pakai tudung. Boleh? Dia closekan kaunter dia, selfie. Kemudian dia nak shake hand. Terima kasih. Oh, saya orang Islam. Sorry. Oh, sorry. You cannot shake hand, ha? Ya, sorry. Terima kasih, Datuk. Salahkah? Susahkah kita bercakap saya orang Islam? Cakap je tuan-tuan, saya orang Islam, tak buat benda ini. Saya orang Islam, tak boleh buat macam ini. Kami orang Islam, tak boleh buat macam ini. Jangan malu nak mengaku Islam. Jangan malu nak tunjukkan bahawa inilah Islam. Kadang-kadang tuan-tuan kita malu nak menonjolkan imej kita ini sebagai imej orang Islam yang terbaik. Kita kadang-kadang nak jadi bangsa lain, kadang-kadang nak jadi macam agama lain, nak sambut hari jadi tiru agama lain, nak buat benda apa pun jadi agama lain, semua benda jadi agama lain. Sedangkan kita mempunyai Islam, cara hidup yang terbaik. Jangan malu untuk kita sebut saya Muslim, ana Muslim, dan kita nak hidup dengan cara hidup Islam. Kata Allah dalam surah Fussilat, inilah manusia yang terbaik, manusia yang mengajak kepada Allah, manusia yang mengajak orang berbuat baik, dan manusia yang mengatakan bahawa saya adalah orang Islam. Wallahu a'lam.